وآل الطاهرين وأصحاب الكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
سيد المرسلين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama saya dan kita semua ikhlaskan hati kita menghadiri majlis ilmu kerana Allah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada kita redha di dunia dan di akhirat, dan seterusnya memasukkan kita dan ahli keluarga kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan adab, insya-Allah. Hari ini bersama dengan sebuah kisah, iaitu kisah Dzulqarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Di dalam Al-Quran ada banyak cerita, maka pengkisahan ini adalah salah satu daripada cara untuk memberikan keinsafan dan pengajaran kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Dia bukan untuk kanak-kanak. Kisah bukan sahaja untuk kanak-kanak, tetapi kisah lebih mendatangkan kesan dan penghayatan kepada orang yang mendengarnya, dan dia lebih disukai oleh manusia. Sebab itu ada ratusan kisah di dalam Quran, ratus kisah, sehingga para ulama karang qasasul Quran. Belilah kitab, ada dalam bahasa Melayu Malaysia lagi. Dah ada sekarang. Dulu bahasa Arab. Entah noh, cuma nak kena tengok pengarang. Pengarang yang berdisiplin, yang berpegang dengan, orang kata, yang ada peraturan lah. Ambil hadis yang sahih, yang hasan. Dia tak ambil cerita-cerita masuk dalam tu. Jadi tengok kisah-kisah dalam Al-Quran yang dibawa dan dikekal serta diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu daripada kalamullah Azza wa Jalla. Jadi kisah ada dalam Quran ni, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah semua kisah yang ada dalam ni dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kisah sahih lah. Kisah yang memang tak perlu bahas. Bila sebut Dzulqarnain, betulkah ada seorang raja beriman nama Dzulqarnain? Dia tak boleh. Jangan tanya betulkah dah, sebab ni ayat Quran. Kalau kisah tu tak ada dalam Quran, baru kita boleh nak tengok pula dia punya kedudukan kisah tu. Adapun kisah ni Dzulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj, kisah-kisah ni apabila dia diceritakan dalam Quran, maka dia adalah mutawatir. Kalau ingkar boleh jadi kufur. Bukan ingkar satu kisah, satu huruf dalam Quran. Kalau kita anggap dan kita beriman, kita yakin kata tak ada satu huruf, alif lam mim, kita kata alif naknya ditambah. Pada kurun ketiga dia buat cerita. Sebenarnya asal lam mim saja. Siap. Alif je dia nafi, kufur. Sebab yang tu adalah mutawatir. Dia Quran kalamullah. Boleh buka yang ada Quran, ayat 83 surah Al-Kahfi. Surah Kahfi ni surah yang kita baca tiap-tiap minggu. Daripada awal ayat 1 sampai ayat 100 berapa? Hak boleh jawab tu baca, hak tak boleh jawab tu faham lah. Kalau baca tiap minggu dia boleh jawab ayat 1 sehingga ayat 110. Ayat 110 tiap-tiap minggu kita baca. Maka kalau masjid ni buat daurah surah Kahfi, sangat bagus, supaya bila kita baca tu kita faham makna. Seronok surah Kahfi ni. Kalau tak faham makna pun dia antara surah yang sangat tinggi dia punya kesan dia. Semua surah dalam Quran kita baca rasa hati kita disiram dengan air, semua surah. Tapi dia ada surah-surah yang tertentu, surah Maryam, surah Kahfi, surah Yasin, surah Fatihah. Ni
Antara surah-surah tertentu kalau kita baca dia macam 2 kali. Lebih terkesan lah. Dia ada rahsia dia yang tersendiri sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan. Sesuai apa yang Nabi sebutkan. Jadi kisah Zulqarnain dengan Ya'juj Ma'juj ni bermula daripada ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak ada Quran terjemahan, buka Quran yang ada dalam handphone tuan-tuan. Kod dia duduk tepi game Clash of Clans ke Quran tu kan. Kan game banyak kita download. Takkan Quran tak ada, no? Ada orang saya suruh buka ni. Kita buka lah Quran dalam ni. Dia kata tak ada. Ambil handphone dia tu, dia game ada 3-4 kan. Quran tak ada. Sekarang ni boleh download, no? Muslim Pro antaranya yang mudah lah sekali dengan terjemahan. Boleh buka daripada situ. Ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Zulqarnain dia tak hidup. Zulqarnain tidak berjumpa dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sekejap kita akan sebutkan secara terperinci. Bila dia sebut di sini, tuan-tuan tengok tafsir. Mereka akan bertanya kepadamu. Mereka ni ialah orang-orang Quraisy Mekah. Satu hari ayat ni turun ketika Nabi masih lagi di kota Mekah lah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok. Dalam ni dia tak sebutkan. Kita tengok di belakang. Kita tengok di belakang surah Al-Kahfi, Makkiyah. Dia akan tulis surah Al-Kahfi ni Makkiyah. Bermaksud dia diturunkan sebelum hijrah. Mereka bertanya kepadamu, iaitu mu tu Nabi Muhammad. Yas'alunaka. Tuan-tuan tengok kan dalam Quran kan. Tu kamu tu wahai Muhammad. Mereka akan bertanya tentang Zulqarnain. Ketika Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. 13 campur 10 23. Tempoh menjadi Rasul 23 tahun. Maklumat ni balik tanya anak masing-masing. Ni saya balik tanya anak masing-masing. Panggil anak, tanya sirah. Berapa lama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul? 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Waktu menjadi Rasul di kota Mekah, segala jenis cacian, segala jenis maki, pukul, tangkap sahabat, seksa, bunuh, berdebat, tawarkan dengan tawaran dunia, wanita, kekayaan, menjadi Raja Mekah dan sebagainya, macam-macam. Kesemuanya tewas. Sampailah mereka mempelakwa kepada Nabi Muhammad macam inilah. Kami sembah Tuhan kamu setahun dan kemudian kita sembah Tuhan kami pula setahun. Nabi kita tidak sama sekali. Okey, tak boleh setahun, 6 bulan. 6 bulan kita sembah Allah, 6 bulan lagi kita sembah berhala-berhala kami. Tak boleh sebulan, tak boleh seminggu, tak boleh sampailah sehari. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jawab wahai Muhammad. Qul ni apa? Jawab wahai Muhammad. Bagi tahu wahai Muhammad. Beritahu kepada mereka Muhammad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad. Tu qul, tuan-tuan duk baca tu. Qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Apabila mereka menawarkan kepada Nabi untuk sembah sehari, 2 hari, sebulan, setahun, la a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa yang kalian sembah. Sampai ayat akhir kali, lakum dinukum waliyadin. Kalian agama kalian, kami agama kami. Tiada kompromi.
Jadi Quraisy cuba semua jenis percubaan, tak berjaya. Siapa baca sirah dia boleh tengok bagaimana Quraisy setiap hari mereka akan mereka cipta senjata apa untuk menghancurkan perjuangan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Tiap-tiap hari, setiap hari. Sampai satu hari Quraisy kata macam ni, kita pergi jumpa dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Tanya ulama Yahudi dan Nasrani soalan-soalan yang Muhammad tak boleh jawab. Ataupun kita tanya mereka, ulama-ulama ni, apa kita nak tanya Muhammad? Kenapa pemimpin Quraisy kata kita kena pergi? Sebab di Mekah tak ada orang Yahudi dan Nasrani. Tak ada. Kalau ada pun tersangat ganjil. Seperti Waraqah ibn Naufal, sepupu kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Dia ni menghafal Taurat dan Injil. Dia duduk di Mekah, tapi jarang sangat. Kemudian tak ada dah ulama-ulama Yahudi Nasrani, tak ada di kota Mekah, kena pergi Madinah. Maka 2-3 orang pemimpin, 3 orang pemimpin Quraisy di Madinah jumpa ulama-ulama Yahudi dan Kristian, Nasara, tanya, kami nak buat macam mana dengan Muhammad ni? Lalu ulama-ulama Kristian dan Yahudi kata, tanya kepada Muhammad. 3 soalan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil, hanya para nabi mengetahuinya. Ini benda yang menarik. Hadis-hadis ni yang menarik. Daripada sini, daripada hadis-hadis sahih ni, kita dapat tahu tentang beberapa isi kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran. Yang sama dengan Quran. Antaranya yang ni, hadis ni. Dan banyaklah lagi. Yang tu boleh buat tajuk ceramah. Kandungan Taurat dan Injil yang sama dengan Quran berdasarkan hadis sahih. Tajuk tu. Jadi mereka pergi jumpa dengan ulama-ulama Kristian Yahudi ni. Apa kami nak tanya? Maka ulama Yahudi dan Kristian kata, ada 3 soalan hanya Rasul saja yang mengetahui. Kalau dia boleh jawab, fahuwa nabiyyun mursal, maka dia pasti seorang nabi. Tetapi kalau dia tak boleh jawab, Muhammad tak boleh jawab, fahuwa rajulun yataqawwal, maka dia lelaki yang suka reka perkataan, suka reka cerita. Tanya Muhammad soalan pertama, an malikin tawaf, seorang raja yang berlegar-legar daripada barat ke timur dengan kerajaannya. Tanya soalan kedua kepada Muhammad, fityatin da'u fi zamanil awal, sekumpulan anak remaja yang hilang dulu ni, Ashabul Kahfi lah, kan duduk dalam gua tu lama. Dan yang ketiga, tanya Muhammad tentang ruh. Tuan-tuan, kumpulan musyrikin Mekah ni, pemimpin, menteri-menteri Mekah ni seronok lah, dapat buah, orang panggil buah pukul maut ni. Siaplah Muhammad lepas ni. Dalam keadaan ketika pemimpin-pemimpin Quraisy balik, perasaan mereka berbelah bagi, Muhammad ini Rasul ataupun tidak. Dalam masa yang sama, ulama-ulama Kristian dan Yahudi tahu Muhammad itulah Rasul. Dua keadaan tak sama. Ketika orang-orang Yahudi, ulama Yahudi suruh tanya 3 soalan ini, dalam keadaan mereka begitu yakin, tak boleh tolak, Muhammad sebenarnya dialah Rasul dan Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kitab Taurat dan Injil diperincikan watak dan peribadi Rasul akhir zaman lebih banyak perinciannya daripada kamu mengenali anak kamu sendiri. Dalam Taurat dan Injil, Nabi yang bergelar Al-Amin, Nabi yang tidak mengangkat suara, Nabi yang anak yatim, yang di belakang badannya ada tanda, dalam Taurat dan Injil. Jadi ulama Yahudi tahu Muhammad itu adalah Rasul akhir zaman. Tetapi keta'assuban, fanatik, membutakan daripada mereka melihat dan melafazkan kebenaran itu. Sebab tu jangan fanatik, bahaya, jangan ta'assub. Kemudian balik. Bila balik seronok lah, dapat buah mahal ni kan. Buah kilah, orang Kedah panggil buah kilah.
Buah kilas ni kira kalau tok guru ajak silat kan, ada 100 buah, dia akan ajak 90 je lah. Hak 10 lagi kalau anak murid dia lawan dengan dia, hak guna 10 tu lah kan. Yang tu dalam silat. Kalau dalam ilmu agama tak ada, tok guru akan ajak semua yang ada pada dia. Tuan-tuan sekalian, bila balik jumpa Nabi, wahai Muhammad, ada 3 soalan. Kalau kamu jawab, kami semua beriman. Tuan-tuan, taktik tu berpuluh kali dah. Taktik tu berpuluh kali dah. Wahai Muhammad, tunjukkan kami sekian. Kalau tunjuk, kami beriman. Nabi tunjuk dah, tak beriman juga. Wahai Muhammad, belah bulan. Kalau kamu boleh belah bulan, ke semua penduduk Mekah akan diarahkan untuk masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, perangai mereka ini sama seperti umat terdahulu. Nabi kata, ya Allah, peluang kali ini ya Allah. Maka Allah pun izinkan Nabi. Nabi tunjuk kepada bulan, terbelah bulan, turun sampai ke bawah. Tapi tak masuk dalam lengan lah. Yang tu riwayat tu dhaif. Noh duduk di atas bukit Abi Qubais dan bukit Qu'ayqi'an. Bukit tu hari ni cerita bulan pula dah. Tu tak habis lagi kan. Bukit tu hari ni kalau pergi umrah, bukit hak keliling Kaabah tu. Satu hak ada terowong tu dekat dengan istana. Dekat dengan istana, ada istana tu kalau tuan-tuan perasan hak panjang tu. Istana kan, keluar Kuk Marwah. Keluar Kuk Marwah, nampaklah istana tu. Itu bukit Abi Qubais. Qu'ayqi'an belah sini, di situ. Tuan-tuan, zaman Rasulullah, bulan yang di langit bukan bulan dalam gambar. Bulan yang di langit itu turun kemudian terbelah dua, duduk di atas 2 bukit macam tu. Habis tengok tu, pemimpin-pemimpin Quraisy tengok, kemudian naik balik sambung, dia berkata, hebat sihir Muhammad, hebat. Tak masuk Islam juga. Samalah dengan soalan ni. Wahai Muhammad, kami ada 3 soalan. Kalau jawab, kami semua masuk Islam. Tuan-tuan, ketika itu Rasulullah tidak ada jawapan kerana wahyu ini belum turun lagi. Quran turun 23 tahun. Al-Quran turun 23 tahun, sebanyak 6,000 ayat ni, 6,000 lebih ni. 6236 ataupun 6666 ni selama 23 tahun. Dia bukan turun serentak. Daripada langit pertama tu, kadang dia turun 2 ayat. Kadang dia turun 80 ayat. Kadang 1 surah, kadang macam tu. Kadang tak habis lagi surah ni, esok turun surah lain pula. Maka Nabi akan beritahu kat sahabat, surah ni sambungan yang surah semalam. Nabi akan beritahu, surah ni surah sekian-sekian. Jadi bila tak ada jawapan lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi jawab kepada pimpinan-pimpinan Quraisy ni. Nabi kata, esok aku jawab. Tanpa Nabi sertakan insya-Allah, subhanallah. Kita pun sama juga, sebut insya-Allah. Jadi Nabi dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Wahyu kan selalu, lepas tu wahyu Jibril selalu turun. Wahyu ni berhenti selepas wahyu pertama sahaja. Waktu Nabi turun daripada Gua Hira tu, dapat Iqra di atas tu, dapat Iqra, kemudian fataral wahyu, wahyu terhenti. Ulama khilaf lah, 3 hari, ada yang berapa bulan, lama wahyu berhenti. Selepas itu wahyu turun untuk yang kali yang kedua, ketiga, keempat, kelima, teruslah wahyu dia tak ada dah sampai sebulan, 2 bulan, tak ada dah. Tuan-tuan, cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegur satu sudut yang halus dalam kehidupan Rasulullah. Bila Nabi kata esok aku akan jawab, tak salah tuan-tuan. Cuma Nabi tak sebut sebagai adabnya, insya-Allah, kalau Allah kehendaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepanjang hari wahyu tak turun. 3 soalan tak ada jawapan. Keesokan hari pemimpin Quraisy datang. Sampai depan rumah, wahai Muhammad, mana jawapan? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita nak garu di mana? Garu tempat tak kata ya? Kita lah. Kan kita. Macam ni. Nak jawab apa ni? Wahyu tak turun. Esok aku beri jawapan. Kita menghadapi cabaran. Waktu tu Rasulullah menghadapi cabaran dari sebuah kerajaan. Di belakang kerajaan itu adalah penduduk kota Mekah. Yang kalau Nabi jawab, waktu tu Nabi dengan husnuzannya, dengan baik sangkanya, ke semua penduduk Mekah akan masuk Islam.
Seharian Nabi tunggu. Hari kedua seharian Nabi tunggu. Bayang tengok, seharian. Kita nak jumpa orang ni, kawan kita kata esok aku bagi jawapan, esok aku bagi jawapan. Tak ada jawapan. Dia ni penakut ni. Dia ni penipu. Keluar macam-macam dah. Dalam status Facebook semua keluar dah. Oh, dia menipu. Esok kita pergi lagi, kita tekak gambar. Ya? Jangan lupa tau, rakam sikit. Hari ketiga pergi, wahai Muhammad, mana jawapan? Esok aku berikan jawapan. Cakap gambar, apa semua, rakam sikit suara. Yang tu lagi best, nak buat fitnah kan. Zaman hari ni, masuk dalam status apa semua. Masih menipu. Kita masih dikencing hidup-hidup. Ayat maksiat, ayat dosa banyak. Tuan-tuan, hari ni. Jadi, berlanjutan sehingga 15 hari. Bayang tengok macam mana Nabi menanggung hari-hari. Bagaimana menunggu sehari 24 jam tu, betapa lama dan betapa resahnya. Orang duduk situasi ni dia tahu. Tunggu lama. Akhirnya barulah turun. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ni wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang Dzul Qarnain. Qul, jawab. Sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku di sini Allah ke Rasulullah? Aku di sini Allah ke Rasulullah? Wahai Muhammad, bagi tahu. Sa'atlu, Rasulullah lah aku. Maksudnya Allah suruh Nabi jawab, aku akan bagi tahu sebahagian daripada cerita Dzulqarnain. Nabi pun mula waktu tu memberikan jawapan tentang Dzulqarnain. Jawapan yang kedua ialah berkaitan dengan pemuda-pemuda beriman. Pemuda masya-Allah kan. Pemuda beriman, hebat depa. Walaupun tak payahlah saya masuk cerita tu pula. Dan kemudian yang ketiga, wa yasalunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, ruh adalah rahsia Tuhan. Tak ada siapa tahu ruh. Kita pun bila kita akan tahu tentang ruh, ketika hari kita dikeluarkan oleh malaikat maut daripada tubuh badan kita, lalu diletakkan ruh di atas tangannya. Fi yadihi, Nabi kata dia letak ruh atas tangan dia. Waktu tu kita nampak ruh. Selama ni Allahu Akbar. Macam benda macam-macam lah yang akan kita tengok. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, bagi tahu kamu akan cerita sebahagian daripada tentang Dzulqarnain. Apakah cerita tentang Dzulqarnain? Satu, namanya dalam Quran hanya disebutkan Dzulqarnain. Kesemua cerita dalam Quran Allah datangkan cerita untuk kita ambil pengajaran. Cukup. Dia lahir di mana, kalau menengah tang mana, ambil PhD apa, tak ada PhD ke ada, ceramah banyak ke, masuk TV ke dah. Hak tu tak payah tahu tuan-tuan. Keseluruhan cerita dalam Al-Quran adalah untuk diambil ibrah ataupun pengajaran. Cukup kita tahu apa orang tu lakukan dan apakah balasan Allah kepadanya. Selesai. Sebab tu kita tak tahu bahkan nama dia yang betul tak ada siapa tahu. Dzulqarnain. Sehingga kan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, akana nabiyan am wali? Apakah Dzulqarnain ni nabi, rasul ataupun dia seorang wali, orang saleh, waliullah, orang saleh? Nabi kata, aku pun tidak mengetahui apakah dia nabi ataupun dia seorang wali. Maksudnya di situ khilaf. Yang ijma' apa? Yang ijma'nya Dzulqarnain ini satu, dia seorang raja, dan ijma'nya dua, dia seorang yang saleh, orang baik tuan-tuan, orang saleh. Tuan-tuan ingat senang nak sampai tahap seorang saleh? Allahu Akbar. Satu orang yang saleh, yang disayangi oleh Allah, bukan calang-calang orang kita nak sebut. Ulama hari ni nak sebut dia saleh pun tak berani nak sebut. Apakah benar soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tak tahu. Dzulqarnain satu orang raja manusia, raja yang Allah sebut dia orang soleh. Orang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda pertama kita faham ni ibrah ni, hak cerita hari ni. Ini pengajaran dia nombor satu antara pengajaran yang besar yang kita dapat daripada ayat pertama ni. Bila Allah sebut wa yasalunaka 'an dzil qarnain,
Kata para ulama tafsir, apabila kamu melihat Allah mengabadikan sesuatu nama ataupun sesuatu sosok tubuh seseorang di dalam Al-Quran, maka ketahuilah orang itu sama ada terlalu hebat ataupun terlalu jahat. Yang biasa-biasa macam kita ni tak ada. Nah, hak kadang baca Quran sejuzuk, kadang 3 muka, kadang sedekah 50, kadang RM5. Ni hak biasa-biasa ni tak ada dalam Quran. Kata para ulama tafsir, di dalam Quran apabila kalian jumpa satu nama, sama ada dia ni sangat hebat ataupun orang biasa. Nah, tiba-tiba Allah sebut anjing dalam Quran yang mengiringi Ashabul Kahfi. Kata ulama tafsir, apa yang kalian faham? Apabila Allah menyebut beberapa kali anjing yang mengiringi Ashabul Kahfi, dan sedangkan anjing itu bukan anjing peliharaan mereka, para ulama kata itulah hebatnya apabila bersahabat dengan orang-orang saleh. Dia pun dapat kedudukan tersebut. Kerana apa? Kerana bersahabat dengan orang saleh. Dan itulah hebatnya orang saleh, apabila mereka tidak mendapati kawan mereka di atas dunia dulu, lalu mereka akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kami ada satu orang kawan dulu puasa dengan kami, datang belajar dengan kami, selalu pergi belajar dengan kami, melakukan kebaikan dengan kami, tetapi hari ini dia tidak dikurniakan olehmu ya Allah untuk masuk syurga. Lalu Allah perintahkan dengan syafaat kawan-kawan soleh ni untuk dikeluarkan kawan hak duk dalam neraka tadi. Suhbatu as-salihin, berkawan rapat, bergaul mesra dengan orang soleh. Entahlah, ni tajuk orang soleh. Zulqarnain, seorang raja yang soleh. Senang ke nak jumpa tuan-tuan maharaja yang soleh? No? Ada ratusan raja Islam hari ni, senang jumpa ke seorang raja yang soleh? Jadi Zulqarnain ni pula dah raja soleh pula. Berapa banyak kekayaan dia, pemerintahan dia daripada barat ke timur. Dalam sejarah Islam ada 4 orang lelaki yang memerintah barat ke timur, 2 Islam dan 2 tidak Islam. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah manusia ada 4 lelaki yang memerintah daripada barat ke timur. 2 Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Zulqarnain ni. Dan 2 yang tidak Islam, Namrud dan juga Bukhtanasar. Yang ni ulama sejarah sebut. Saya tak nampak pula Bukhtanasar ni, saya tak pernah tengok cerita tentang hidup dia, saya pun tak tahu. Cuma pernah dengar Bukhtanasar. Bahasa Inggeris nama disebut macam mana saya tak tahulah. Jadi 2 yang Islam yang pemerintahannya barat ke timur, Nabi Sulaiman dan juga ni tuan kisah pada tengah hari ni, iaitulah Zulqarnain. Tuan-tuan bayang tengok, manusia apabila bertambah ilmunya, sebahagian mereka akan bertambah takaburnya. Sebahagian kecil ke sebahagian besar? Sebahagian besar. Manusia apabila bertambah populariti dan pangkatnya, maka bertambahlah takaburnya. Kebanyakan manusia apabila bertambah kekayaannya, maka bertambah jauhlah dia daripada Allah dan bertambahlah takaburnya. Betul tak tuan? Bila tambah popular, bila tambah pangkat, bila tambah harta, bila makin segak, bila makin kacak, majoriti manusia lebih jauh daripada Allah dan tambah takaburnya. Maka begitu sekali hebat Zulqarnain dalam keadaan Allah menjadikan dia seorang raja yang pemerintahannya daripada barat ke timur, mengekalkan dia sebagai seorang yang saleh di atas muka bumi Allah ketika itu. Sehingga ulama kata dia, sebahagian ulama kata dia ni seorang nabi, tetapi nabi yang bertakwa kepada Allah. Bukan senang tuan-tuan. Berapa banyak kita tengok orang makin alim, makin takabur dia bercakap. Wal'iyadzubillah. Sebab tu dalam syurga Nabi sebut apa dia? Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan ahli syurga. Orang kaya ke orang miskin? Orang miskin. Jaga-jaga orang kaya. Jaga-jaga orang kaya. Tunjuk ke saya sekali lah. Betul. Aktsaru ahlil jannah, kebanyakan. Rasulullah sebut, aku melihat kebanyakan penduduk syurga adalah di kalangan miskin-miskin yang tidak dikenali oleh orang. Miskin semua.
Sebab apa? Sebab si kaya ni makin tambah duit dia, makin banyak duit dia, makin takabur dia dengan Allah. Wal'iyadzubillah. No? Jadi hati-hati. No? Kuota kita semakin kecil kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu Zulkarnain, subhanallah. Sebab tu bila baca Quran, salafus soleh dulu bila baca Quran dia bahagikan kepada dua sebahagian mereka. Bacaan yang harian 5 juzuk, kemudian bacaan tadabbur. Bacaan tadabbur ni tak banyak. Saya tak ingat dah ada seorang salafus soleh baca kan, saya baca banyak semua, ada seorang salafus soleh dia bahagikan dua. Bacaan biasa tartil yang banyak ni 5 juzuk khatam, 3 juzuk khatam gitu. Dan ada satu lagi jadi jenis bacaan, iaitu bacaan tadabbur. Apa bacaan tadabbur? Bacaan sambil menimbulkan perasaan takut kepada siksa, menimbulkan perasaan mengharapkan pengampunan dan redha Allah. Bacaan yang menimbulkan pengajaran dan keinsafan. Itu bacaan tadabbur. Bila kita baca wa yas'alunaka 'anil qarnain, seorang raja yang bertakwa. Tuan-tuan, orang yang faham tafsir ni dia berhenti lama, subhanallah, mulut dia subhanallah. Satu orang raja, kekayaan dari timur ke barat, tetapi masih bertakwa kepada Allah. Gaji 15,000 tak pi kuliah dah. Baru 20,000 tak pi mengaji dah. Tinggal semayang dah. Dulu tutup aurat, naik gaji 25,000 dah tarik dah tudung. Kaya sangat ke? Garang muhasabah tuan-tuan untuk saya dan kita semua. Muhasabah tuan-tuan. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut apa? Kita tengok. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kamilah. Siapa? Kami. Siapa kami? Allah. Tuan-tuan nampak? Makkanna, na tu kami. Kami tu Allah. Nampak seronok kalau faham kan? Seronok. Sebab tu kalau belajar bahasa Arab faham. Allahu Akbar. Pilah sekarang ada kursus 3 bulan tak lama di Jordan orang buat kursus belajar bahasa Arab. Di Mesir, seeloknya pi negara yang tak ramai orang Melayu. Kalau tuan-tuan pi Mesir 11,000 duk ada. Pagi duk main sembang kata, "Makcik nak tolong pergi beli roti canai dah?" Tak ada apa roti canai. Wah roti canai di Malaysia. Tak ada perkataan baru lah. Pi tuan-tuan, pi Morocco orang tak ramai 3 bulan. Pi duk cari rumah sewa, cari keluarga angkat ke? Ada keluarga angkat duk dengan orang Arab 3 bulan. InsyaAllah balik seronok baca Quran. Tambah sikit. Lepas 3-4 tahun pula anak pun dah besar-besar, pi pula 3 bulan. Jangan anak 5-6 tahun duk ada pi belajar kat sana kan, susahlah sikit. Tuan-tuan, kami, sesungguhnya kami telah memberi iaitu Allah kekuasaan kepadanya di muka bumi, kepada Zulkarnain. Di mana Allah bagi kuasa? Di atas muka bumi. Siapa yang bagi kuasa? Allah yang bagi kuasa. Ingat, besar mana jawatan kita, banyak mana populariti kita, kesemua itu di atas kurniaan 100% daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kerajaan yang dahulunya menguasai alam ini, tetapi hari ini hanya tinggal bangunan dan debu-debu saja pada bangunan itu. Tak ada seorang pun keturunan dia yang mewarisi kerajaannya itu. Fir'aun ketika mana dia membina bangunan, satu menara Fir'aun bina, tinggi menara tu lebih kurang 11 batu. 11 batu berapa kilometer? 16 kilometer. Bukan KL Tower. Menara hari ni Burj Khalifah paling tinggi pun 980 meter lebih kurang, tak sampai 1 kilo pun. Canggihnya bangunan zaman Fir'aun, canggihnya bangunan ketika tu tuan-tuan. Sebab tu Allah kekalkan piramid untuk kita tengok. Tengok dan berfikir betapa maju teknologi pembinaan pada zaman Fir'aun, lebih maju pada zaman kalian. Akan tetapi hari ini seorang pun dari keturunan Fir'aun tak ada yang mewarisi kekayaan dan kerajaan dia. Sekali dia kejar Nabi Musa, dia buat pulang 500,000 tentera untuk kejar Nabi Musa yang berapa ratus orang tu.
500,000 sekali dengan Firaun, akhirnya tenggelam. Tuan-tuan nak bagi apa? Nak beritahu apa? Allah SWT nak beritahu kepada saya dan kita semua, inna makkanna lahu fil ard. Kami yang bagi. Siapa yang pegang kuasa, siapa yang pegang jawatan dalam masyarakat, inna makkanna lahu. Ataupun nak ayat lain, tu'til mulka man tasha wa tu'izz wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kami yang memberikan kerajaan dan jawatan kepada siapa yang kami kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan ketika kami kehendaki kami tarik kerajaan dan kekuasaan itu. Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Semenanjung ada apa? Ada Kesultanan Kerajaan Islam Melaka. Sikit punya masyhur ke tuan-tuan tu, Kerajaan Islam Melaka. Ada undang-undang Islam tuan-tuan, undang-undang berkanun, ada hudud, dah ada ta'zir, ada buku dah pada zaman tu. Dah ulama zaman tu dah karang dah undang-undang dan sebagainya. Surat-surat daripada Kerajaan Melaka sampai ke Jepun sana. Kerajaan Jepun hantar surat tu, dia photostate berapa line surat tu dihantar ke sini. Subhanallah, besar kerajaan tu, kuat kerajaan ketika itu, kaya kerajaan ketika tu. Hari ni tuan-tuan, Melaka sultan pun dah habis dah. Cuba tengok punya gemilang pada zaman itu. Kita kalau hidup pada zaman tu kita kata, hai, yang ni kerajaan ni takkan hilang lah. Seperti mana kita duk ulang hari ni, takkan hilang Melayu di dunia. Tak hilang ke? Wallahu alam. Hari ni baru 50 tahun. Selepas 300 tahun masih ada lagi kerajaan Melaka apa semua kan. Subhanallah, kerajaan yang hebat. Kerajaan Kedah tua sama, kerajaan yang hebat. Kerajaan Islam di Terengganu tak ada juga. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Siapa yang bagi? Allah. Siapa yang memilih Zulkarnain untuk menjadi raja yang memerintah dari barat ke timur? Inna makkanna lahu fil ard. Kami, kata Allah. Nampak tuan-tuan? Insaf kita tengok Allahu Akbar, betul-betul atas pilihan Allah. Kalau Tuhan tarik, esok hilang kerajaan tu. Esok hilang kerajaan tu. Nah, okey, kemudian dan kami telah memberikan kepadanya tu Zulkarnain jalan untuk mencapai segala sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerajaan Zulkarnain ni dia ada seluruh kelengkapan. Mereka ada kekuatan keuangan, mereka ada jumlah tentera yang besar, kawasan pentadbiran mereka luas. Sebab tu sekejap lagi kita tengok 3 journey, 3 rahilat, 3 perjalanan Zulkarnain bila dia bawa bala tentera dia bersama keseluruhan pakar-pakar yang dia miliki, keseluruhan ulama-ulama yang ada dalam kerajaan dia akan bawa berjalan sekali. Bila dia sampai satu tempat, orang di tempat tu kata apa? Qulna ya Zulkarnain. Dia perkenal dia. Wahai Zulkarnain. Kerana itu kawasan jajahan dan pemerintahannya barat ke timur. Kata Allah, kerajaan Zulkarnain mempunyai seluruh kelengkapan. Tentera dia yang paling kuat, ekonomi dia yang paling kukuh, duit dia yang paling banyak, perbahandaraan negara dia yang paling banyak. Ini maksud dia min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepadanya ke semua kemampuan itu. Fa'atba'a sababa. Maka dia menggunakan ke semua kemampuan tersebut. Ayat 86. Saya baca terus terjemahan dia, ataupun kita tengok supaya ibu-ibu ayah-ayah balik bila baca surah Kahfi seronok kita tengok ni. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman. Qulna, tengok dia panggil apa? Ya Dzal Qarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Yang ni adalah perjalanan pertama Zulkarnain bersama dengan pasukan tenteranya yang besar. Zulkarnain, tuan-tuan, raja yang soleh ni, kalau dia berjalan, bukan saja tentera dia bawa juga kekayaan, dia bawa juga seluruh kepakaran. Pakar ekonomi, pakar kekeluargaan, doktor-doktor, arkitek, semua ulama bahasa, ulama usul, tu saya tambah tu. Ulama usul kan biasalah nak bagi sedap.
Faham-faham lah maksudnya kan. Kalau saya sebut contoh-contoh tu, kan boleh zaman hari ni. Bid'ah lagi Ustaz Wadi buat main bid'ah kan. Usul fiqh zaman Zulkarnain, menipu, keluar pula kan. Macam-macam lah zaman hari ni, no? Jadi tuan-tuan, ni bila kita baca ni, bila kita baca, tengok Zulkarnain bawa dengan segala bala tentera dia, bukan bala tentera sahaja, ke semua kepakaran negara dibawa, berjalan bersama dengan dia. Kemudian kita baca terjemahan dia hingga ni dia menuju ke mana? Ke barat. Zulkarnain menuju ke barat. Barat ke mana? Untuk menentukan barat tu ke mana, kena tahu di mana Zulkarnain duduk. Barat negara dia, bukan barat Malaysia. Kalau barat Malaysia lain, barat Mekah lain, barat New Zealand lain. Apabila Allah sebut dia menuju ke arah Maghrib, ke arah barat, barat daripada pusat pemerintahan Zulkarnain. Dekat sini tak ada nas yang jelas, yang qat'iyyud dilalah. Nas yang jelas dia punya pendudukan dia tak ada. Bahkan di mana pusat pemerintahannya, wallahu a'lam. No? Pada zaman siapa Zulkarnain? Imam Bukhari ada bagi signal sikit dalam buku dia, dalam Sahih Bukhari, ketika mana dia menyusun 7 kisah dalam Sahih Bukhari, bermula daripada kisah Nabi Adam sekian. Kemudian Imam Bukhari meletakkan cerita Zulkarnain ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana di sana ada beberapa hadis bahwasanya Zulkarnain hajja masyian, dia menunaikan haji berjalan kaki, masuk dalam Masjidil Haram, dia jumpa Nabi Ibrahim, fasafahahu. Hadis ataupun athar saya tak ingat, tetapi yastadillu bihi al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari jadikan dalil, dia ambil benda tu. Maka Imam Bukhari dia nak susun tajuk tu dalam buku dia. Tajuk-tajuk dalam buku Imam Bukhari ni diistimbatkan hukum oleh para ulama. Sebab Imam Bukhari bukan calang-calang ulama besar. Apabila Imam Bukhari memilih satu tajuk di dalam buku dia, daripada tajuk itu ulama lain boleh faham apa mazhab Imam Bukhari, apa fiqh Imam Bukhari, apa pendapat dia di dalam sesuatu hukum daripada tajuk aja. Maka bila ulama-ulama tengok Imam Bukhari menyusun kisah ni bermula daripada awal Nabi Adam, Imam Bukhari letak turutan, kemudian Imam Bukhari letak kisah Zulkarnain bersama dengan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian pula Imam Bukhari datangkan beberapa hadis bahwasanya Zulkarnain berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tetapi yang tu bukanlah mu'tamad, bukanlah mu'tamad. Cuma kita boleh bayang-bayanglah mungkin pada zaman itu, mungkin pada zaman itu, ataupun di mana pusat pemerintahan dia, wallahu a'lam. No? Ada satu lagi pendapat ijtihad para ulama. No? Mereka menyebut bahawa ini ulama-ulama sejarah Islam, kebanyakan raja yang bermula dengan zu ataupun zi nasab dengan jar zi lah, ngaji bahasa Arab kan, asma' khamsah kan, apa nama ni, asma' khamsah, zu, asma' khamsah pula dah kan, zu ataupun zi, tak faham dah kan. Kata para ulama sejarah, kalau mula dengan zu ataupun zi ni kebanyakannya adalah raja-raja Yaman. Tapi bukan muktamad juga tu. Sekadar kita nak tahu. Walaupun maklumat-maklumat itu tidak diperlukan untuk kita menghayati pengajaran daripada kisah ini. Yaman ke mana ke, janji Allah sebut dia punya pemerintahan daripada barat ke timur. Ada satu tahun ni Zulkarnain bawa tentera-tentera dia untuk tentera-tentera dia untuk melihat jajahan-jajahannya. Ni raja yang bekerja tuan-tuan, dia tak duduk saja. Ini raja yang akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi pemimpin ingat senang. Ada sahabat Nabi kata jangan. Innaka mru'un dha'if. Kamu tak mampu dalam bidang kepimpinan ni, kata Nabi kepada seorang sahabat. Jangan. Innahu yaumal qiyamati la nadamah. Sesungguhnya pegang jawatan dalam masyarakat, jadi pemimpin apa semua ni, di hari kiamat esok penuh dengan penyesalan. Kamu tak mampu, aku tengok kamu lemah. Dan disoal, benda ni akan disoal. Maka Zulkarnain ketika dia menjadi satu orang yang boleh membuat keputusan di dalam negaranya,
Nombor satu, kuasa eksekutif satu dia pegang. Segala kerajaan di bawahnya, tentera di bawahnya, kekayaan di bawahnya. Maka dia membawa seluruh nikmat dan kelebihan yang Allah bagi. Melihat kawasan yang diperintah dan akhirnya berdakwah kepada Allah Subhanahu taala. Ni yang Zulkarnain buat. Ni pengajaran yang keberapa saya tak tahu. Saya tak kira dah. Tuan-tuan, Zulkarnain ketika dia melakukan dia punya pengembaraan dia tu adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah orang ramai untuk kembali kepada Allah. Maka dia pergilah ke sebuah tempat di Maghrib. Apa yang dia jumpa? Apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Ni bukan Ya'juj Ma'juj lagi lah. Bukan lagi ni. Dia ada tiga rehlah ni yang kita nak baca ni. Dia ada 3 pengembaraan. Ni pengembaraan pertama. Zulkarnain sampai satu tempat. Saya tengok para ulama sebutkan, dia macam ni tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan matahari tenggelam dalam kawasan berlumpur ni? Dia macam ni. Setiap orang di mana saja dia pergi, waktu matahari nak tenggelam, maka di situlah dia nampak matahari tenggelam. Apa dia ni cakap ni? Dah lah cakap Kedah kan? Macam ni, kita duduk tepi pantai, matahari nak tenggelam, kita nampak matahari tu pergi mana? Masuk dalam laut lah. Okey, kita duduk di kawasan Gunung Ganang apa semua, matahari nak tenggelam, kita nampak matahari pergi mana? Masuk dalam kawasan gunung tu. Yang ni lah cerita Zulkarnain. Bila dia sampai satu tempat, di hadapannya adalah satu tanah lumpur. Orang Kedah panggil selut. Pernah dengar tak? Selut, tanah lembek ni. Bila sampai tanah lembek, tanah berlumpur, Zulkarnain minta semua tentera dan ulama-ulama yang pakar apa semua ni, orang profesional dia bawa ni, tunggu sat, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh lalu ni, jalan ni berlumpur, tanah, tapi dia berlumpur. Nah, sama ada lumpur merah tu ataupun lumpur hitam yang macam kita tengok di sungai kan. Maka tunggu di situ. Bila tunggu di situ, nampaklah matahari terbenam di ujung sana. Nampak masuk di mana? Masuk dalam kawasan tanah berlumpur hitam tu lah. Ini yang disebut oleh para ulama. Jadi melihat matahari terbenam dalam bukit, ke dalam lautan, ke dalam lumpur hitam, itu adalah berdasarkan di mana kita pada waktu itu kita duduk di kawasan apa. Jadi ketika rehlah ke barat ini, Zulkarnain dan tentera-tenteranya, kerajaannya berada di depan kawasan lumpur hitam yang sangat luas terbentang. Maka ketika itulah nampak matahari itu turun di situ. Dan ada terjemahan lain lagi, tafsiran lain yang saya rasa tak perlu bawa lah. Kita faham yang tu, dah selesai. Kemudian apa berlaku? Maka jumpalah di situ satu kawasan penempatan yang besar. Di situ adalah berapa kampung apa semua. Maka pasukan Zulkarnain pun kata, qulna, kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Siapa dia mereka ni? Orang yang Zulkarnain jumpa beberapa kampung yang ada di situ. Ramailah penduduk dia. Apabila satu orang raja dia mai, raja ni dia ada pilihan untuk masuk bunuh semua, untuk masuk tawan semua, untuk masuk jadikan hamba abdi, ataupun untuk masuk sebarkan Islam. Tengok apa Raja Saleh ni jawab. Ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Adapun orang yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Apa jawab Zulkarnain? Bila Zulkarnain masuk ke barat ni, satu tempat yang luas, kampung apa semua, orang tanya, wahai Zulkarnain, kita nak buat apa pada penduduk kampung ni? Kita ada pilihan. Zulkarnain kata, siapa-siapa yang ada buat salah, buat jahat, buat zalim dekat orang lain, ada rungutan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok manakah, panggil, kita adili mereka, kita kembalikan hak kepada orang yang dizalimi. Dan kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Dan sesiapa yang orang kata
yang tidak sempat diadili sebagainya, selepas dia meninggal nanti, maka Allah pula yang akan mengazabnya. Tuan faham tak ni? No? Saya tak boleh kontrol dah bahasa ni, macam tu je lah. Jadi bila Zulqarnain, raja yang soleh ini, dia sampai, dia kata, pergi tengok dalam kampung ni, berapa puluh kampung yang dua ada ni, tengok ada tak yang ditindas dan sebagainya, yang mereka tak boleh nak lawan, kita selesaikan. Kemudian yang lain yang kita tak sempat tu, nanti mereka kembali kepada Allah, Allah yang akan mengadab mereka. Itu maksud dia. Ni ayat 87 ni. Wallahu a'lam. Itu sebahagian dari tafsir dia. Saya tak boleh buat main semua tafsiran. Dia jadi satu ayat 5 tafsiran, satu ayat 3 tafsiran. Nah, jadi panjang. Kemudian wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang ni tuan-tuan sekalian, Zulqarnain waktu tu dia pun mengarahkan ulama-ulamanya berdakwah, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajarkan kepada mereka tentang Islam. Itulah dakwah yang Nabi suruh. Kemudian siapa yang terima dakwah kita, beriman, beramal soleh, baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kami akan keluarkan arahan. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Habis Zulqarnain, dia bawa kerajaan dia, kekuatan kerajaan tadi ni, pergi ke barat. Kemudian bermulalah perjalanan yang kedua, iaitulah ke timur. Pergi ke timur. Tuan-tuan sekalian, ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama sejarah dan pakar-pakar geografi Islam, mereka melakar peta yang sebahagiannya berusia 1000 tahun. Peta, saya tak tahu dari segi pemetaan barat berapa lama dah peta yang mereka buat. Dalam ulama Islam sudah berusia ribuan tahun, 1000 tahun. Antaranya apa nama ni, Al-Imam Al-Qazwini, kemudian Al-Imam Mustawfi, Imam Ibn Hawqal. Ni semua imam-imam lama tuan-tuan, yang mereka bukan pakar fiqh hadis, yang pakar geografi. Kan kita ramai yang pakar muzik, ada yang pakar apa nama ni, segala jenis lah tuan-tuan, matematik, ulama bio, ulama Islam yang mula mereka apa nama ni, yang mula mencipta ni teori-teori dan nama dalam ilmu ni, ulama Islam. Jadi ada ulama Islam yang buat peta, terutamanya dalam satu buku Atlas Tarikhul Islam, Dr. Hussein Mu'nis. Tak ada terjemahan saya rasa. Atlas Tarikhul Islam, kalau yang boleh bahasa Arab, Dr. Hussein Mu'nis. Dalam tu dia ada masukkan peta-peta lama ni, usia ribuan tahun, yang dilakar oleh pakar-pakar geografi Islam zaman dulu. Hebat tuan-tuan, ulama Islam sangat hebat. Selak-selak, salah satunya dituliskan peta kharitah makan tempat Sad Ya'juj wa Ma'juj. Ijtihad tuan-tuan, ijtihad ulama-ulama geografi ni tuan-tuan. Ulama dulu, ulama Islam sebut ulama geografi, tetapi juga pakar Quran dalam ni. Tuan-tuan tengok Ibnu Sina pakar perubatan, tetapi dia menguasai 4 lagi ilmu lain, antaranya ilmu agama juga. Hebat, subhanallah, hebat. Ulama, walaupun dulu ulama geografi, Quran dalam ni, ilmu hadis-hadis juga dia hafal. Dia perhimpunkan hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj. Tengok ayat-ayat Quran, Allah sebut menuju ke mana. Dalam cerita ni disebutkan rehlah ketiga Zulqarnain, dia pergi satu tempat yang mana tempat tu manusia dia tidak ada perlindungan, sama ada pakaian ataupun rumah mereka tak ada perlindungan, sama ada pakaian mereka tutup tak habis, tutup sikit, ataupun tempat-tempat tinggal mereka tak ada bumbung dan sebagainya. Maka ulama-ulama kita tuan-tuan, dia orang kaji, lepas tu tengok Allah Ta'ala sebut bagaimana sebagainya. Akhirnya dalam peta tu dituliskan bahawasanya Sad ataupun tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di utara Siberia.
di utara Siberia, ada di utara Siberia. Dalam peta tu ditulis tuan oleh ulama-ulama Islam kita. Dia tunjuklah tempat tu di utara Siberia. Kenapa mereka sebut begitu? Itu adalah ijtihad mereka, tuan, sekadar untuk pengetahuan sajalah. Kemudian ayat 90, Zulkarnain pun bawa tentera dia semua kerajaannya untuk pergi ke timur pula. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Yani ke timur. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinar segolongan umat. Maksudnya cahaya matahari kena kepada satu kawasan penduduk yang besar ni tanpa perlindungan kepada penduduk tersebut. Menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari. Saya ambil dua pendapat ulama tafsir, tak boleh ambil banyak sangat, lagi keliru. Satu ulama kata Zulkarnain dan kerajaannya bergerak ke timur pula, daripada barat tuan-tuan ke timur pula. Kita kata kenderaan kau macam mana ustaz? Wallahu a'lam. Nak bukan senang tuan-tuan. Kalau berjalan 2-3 orang pun nak ke barat, ke hujung barat, kemudian ke hujung timur pula, berapa tahun ambil masa? Dengan jumlah kerajaan pula, dengan tentera dia yang ramai dan sebagainya. Bila sampai satu kawasan penduduk yang ramai, ada satu benda pelik yang dilihat oleh Zulkarnain, iaitu penduduk di kawasan itu pakaian mereka tidak menutup tubuh badan mereka. Maksudnya baju sikit lah. Kita boleh bayang orang lama dulu kan tutup sikit dah. Sampai hari ni ada di sebahagian kawasan Afrika kan, orang perempuan atas dia tak pakai dah, tutup bawah saja sampai hari ni. Dia tutup sikit. Yang laki-laki pun pakai yang di bahagian bawah saja. Ni saya tengok dokumentari ni, bukannya hak 100 tahun yang lalu. Ni hak setahun dua ni. Sampai ke hari ni. Pakaian mereka sikit saja. Makanan mereka madu naik pokok tinggi-tinggi. Ni yang hari ni masih ada di sebahagian pedalaman Afrika. Naik pokok yang tinggi-tinggi, ambil madu kan. Adalah dia tak asap lah apa semua. Tengok dokumentari itu kan. Dan makanan yang kedua, dia panah dia sumpit monyet. Kemudian kalau harimau ataupun singa tangkap apakah, dia halau singa tu. Di tempat kita singa yang kejar kita. Di tempat dia saya tengok dokumentari tu, dia yang kejar singa tu. Bawa kayu je. Dia tu larilah singa ni kan. Dia tu dia pakai ambil lah binatang tu, tanggung balik makan sampai hari ni. Maka ketika mana perjalanan ke timur ini, Zulkarnain sampai di satu kawasan penempatan manusia yang luas, tubuh badan mereka tidak dilindung dengan pakaian. Itu satu. Yang kedua, ditafsirkan oleh para ulama, tempat tinggal mereka dia jadi macam kemah kosong macam tu je. Kemah macam tu, duduk. Atas tidak ditutup. Dan banyaklah sebab yang dipilih oleh para ulama. Ulama berijtihadlah di sini. Kenapa? Ada yang kata mereka ketinggalan, ada yang sebut mereka tak tahu pembinaan. Maka ketika itulah Zulkarnain dia panggil pula pakar-pakar dia, pakar pertanian, hak jurubina apa semua, ajak kumpulan ni, seru mereka kepada Islam, kemudian ajar mereka macam ni, buat rumah dan sebagainya. Bagaimana yang tu pentafsiran dengan birra'i, pentafsiran dengan akal lah, dengan logik. Okay, kemudian kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala yang ada padanya. Thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh satu jalan lain yang lagi. Ini yang ketiga. Nampak tuan? Ni selepas kita baca ni kita tahu dah ada 3 perjalanan. Barat, timur, ni sampai ayat ni thumma atba'a sababa, ayat 92, perjalanan yang ketiga. Inilah perjalanan
menuju ke suatu tempat di atas muka bumi. Sampai ke hari ini makhluk-makhluk tu masih berada di situ, di sebalik tembok tersebut. Inilah tempat ketiga yang dituju oleh Zulqarnain dan juga bala tenteranya. Entah no? Sampai ke sana. No? Apa ayat dia? 93. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Nampak tuan? Kita tengok dua buah gunung besar. Duduk macam tu, gunung tu duduk sebelah-sebelah macam tu. Nak buat pun tak boleh dah, dengan tangan-tangan semua naik dah ni. Hak ni lah jadi gunung saat kita cerita kan. Ni ada dua gunung ni. Kalau ada dua botol elok sikit kan. Lagi nampak. Sebab hak ni nampak bukan macam gunung ni. Hak ni. Ada tak botol satu lagi? Pihak urus dia. Bagi botol air penonton pun tak apa, saya bagi balik. No, ambil sampai botol air orang ni, tak tahulah. Punya nak cerita nah. Subhanallah. Saat kita tengok macam mana. Subhanallah. Hingga apabila dia telah sampai seperti dia ni, Zulqarnain, ni tempat ketiga. Di antara dua buah gunung. Ni kawasan yang bergunung ganang. Tuan-tuan, memang di sana kawasan bergunung ganang. Ada kawan saya datang ke Malaysia ni, dulu belajar di Syria daripada Dagestan. Memang kawasan tu naik ke atas apa semua ni, Rusia tuan-tuan. China atas, Rusia apa semua, Siberia, kawasan tu memang kawasan yang bergunung. Banyak gunung di situ. Mereka sangat mahir. Saya bawa kawan saya naik Gunung Jerai. Dia datang ke rumah saya ziarah. Dagestan ni, makhluk gunung ni. Tapi bukan Ya'juj Ma'juj lah. Orang Rusia apa semua ni kan, dia nak ziarah saya sebab dia belajar di KL. Dia sambung master ke apa tau. Ziarah mai di Kedah. Kedah nak naik ke mana? Gunung Jerai lah. Kan? Banyak lagi lah tempat lain. Bila naik gunung ni, saya bawa pergi ke satu tebing. Tebing ni kita kena turun tebing tu, bahaya, memang bahayalah. Kena turun perlahan-lahan tebing tu, kemudian kita boleh duduk di atas satu yang hamparan batu. Kenapa saya tahu? Sebab saya suka naik ke situ untuk apa nama ni, tenangkan diri. Noh, baca Quran apa semua, sangat seronok. Dia sejuk macam Cameron juga, tinggi kan. Lepas tu ada kawasan tu, nampaklah bawah semua. Nampak Yan dan juga Yan, tahu tak Yan? Bukan nama Cik Yan lah. Bukan nama orang. Yan ni nama daerah. Dia sebelah dengan laut. Allahu Akbar. No? Saya pergi seorang-seorang je. Duduk seronok duduk situ dengan angin sebagainya. Jangan main rimau sudah. Kan? Duduk situ saya bawa dia turun. Saya kata kat dia, jaga elok ni, bahaya ni. Intabih. Khatir jiddan huna. Bahasa Arab lah komunikasi dengan dia. Kemudian dalam duk saya duk zikir apa semua tu, saya kali-kali hilang. Alamak, hilang pula. Dah tak bunyi suara apa ni. Panggil dia, Razi. Kita dah cuak dah kan, hilang apa semua. Dia kata, Syekh Wadi. Dia duk bawah dah. Duk bawah tu, dia duk lereng tu. Oh, dia ada Syekh Wadi. Kita duk, ya Allah, naik. Tak tengok bawah dah, kita kata naik. Is'ad ila fawq, huna khatir. Dia kata, ma fi muskilah, nahnu mantiqatuna kulluha jabaliyah. Dia kata tak ada masalah, kami orang gunung, semua tempat kami gunung-gunung tinggi. Dia mahir, dia lompat satu cebing, kalau lompat tu terlebih kan, pakai buat tahlil di situlah, pakai buat bid'ah di situlah. Dia tahlil di situlah saya. Allahu Akbar. Dia duk lompat macam tu tuan-tuan lah. Lepas tu dia pun naik atas, dia kata jom balik kan. Jadi kawasan dia kata memang bukit. Kemudian saya tanya dia, kan ada pendapat ulama saat itu tembok itu di sana. Saya kata, antum bahasa di sana macam mana? Dia kata, bahasa di tempat kami satu kampung 3 bahasa. Saya kata kat dia, lughah am lahjah. Takhtalif al-lughat am al-lahjat. Yang berbeza tu bahasa ke slang? Dia kata bukan slang, dia kata bukan lahjat, lughah. Satu kampung, hujung sana kabilah tu cakap bahasa lain, tengah cakap bahasa lain, sana cakap bahasa lain, bukan lahjah lain. Tuan-tuan nak faham benda ni, penghayatan benda ni, pergi ke Indonesia. Bahasa Sunda macam mana, bahasa Jawa macam mana,
Bahasa ni bukan perbezaan lahjah macam Kelantan dengan Terengganu, dengan Kedah, tetapi perbezaan bahasa. Cumanya di Indonesia dia kuranglah perbezaan dia, kan? Di belah sana, belah-belah negara Mawara'un Nahar dipanggil dalam bahasa Arab ni, Dagestan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Tan tu hak Piramli sebut apa tu kan? Hak tu tak ada, hak tu merapu. Hak saya sebut tadi betul tau. Turkmenistan tu betul tu fakta tu. Saya kata saya ambil Piramli punya ni pula. Jadi di negara sana dia kata kampung kami, satu kampung kadang-kadang 3 bahasa. Tuan-tuan tengok ayat ni, dia kata apa? Hingga apabila Zulkarnain sampai di satu kawasan, kata para ulama, kawasan tu maksudnya di timur juga, sebab perjalanan timur, kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanan tu. Dia mendapati di hadapan kedua gunung yang besar, suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Tuan-tuan, ayat Quran, bila ayat Allah SWT nak cerita, bila Allah sebut keadaan sesuatu tempat, Allah akan sebut masalah yang paling besar di tempat tu. Dia tak cerita semua. Tuan-tuan kalau pergi satu tempat, pergi Itali, pergi Perancis, kita nak cerita setiap sudut, beza jalan Itali dengan Perancis, beza pipe air Itali dengan Perancis, yang tu habislah 1000 muka surat. Maka Quran sama. Apabila Quran nak cerita pengajaran sesuatu tempat, Quran akan sebut masalah nombor 1 dan yang terakhir paling besar di tempat tu ialah Zulkarnain dan segala jenis kepakaran yang dia bawa, hampir-hampir tak jumpa ataupun tidak dapat memahami juga bahasa penduduk di situ kerana betapa lainnya bahasa mereka. Okey, berapa tempat Zulkarnain pergi seluruh dunia? Allah tak sebut pun tentang bahasa. Kerana antara ulama yang dibawa oleh Zulkarnain adalah ulama-ulama bahasa, seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama tafsir. Sebab Zulkarnain dia tak bawa tentera sahaja, dia bawa kepakaran, dia bawa semua profesional. Jadi sampailah di negara mana pun, Zulkarnain akan arahkan dia punya pakar-pakar bahasa dan sebagainya, okey, bercakap. Maka tak ada masalah percakapan. Tuan-tuan, barat ke timur, takkan bahasa dia satu. Maka dalam perjalanan Zulkarnain yang luas dan jauh ini, berapa ratus bahasa yang perlu digunakan untuk diterjemahkan supaya Zulkarnain memahami penduduk di kawasan itu. Tetapi di mana saja Zulkarnain sampai, bahasa tidak jadi masalah kecuali di kawasan gunung ni. Rupanya di situ ada perkampungan Ya'juj wa Ma'juj. Begitu lain bahasa mereka. Tuan-tuan, kaum yang ketiga ni dia berjiran dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dipisahkan dengan dua buah gunung yang sangat besar. Sebelah sini orang baik duduk, di sebelah sana Ya'juj wa Ma'juj. Di sebelah sana. Cuma masalahnya, setelah menggunakan seluruh kepakaran yang dibawa oleh Zulkarnain, bahasa hampir tak faham juga. Terjemah satu bahasa ke satu bahasa ke satu bahasa tak boleh juga. Nak cerita apa ni? Kumpulan ni nak cerita apa sebenarnya? Maksudnya setiap kali bertanya kepada mereka, Zulkarnain alaihi salam ataupun radhiyallahu anhu terpaksa menggunakan beberapa ulama. Okey, cakap. Terjemah. Baru terjemah kat Zulkarnain balik. Tanya soalan kedua. Terjemah macam tu. Memerlukan beberapa kepakaran ketika tu. Tuan-tuan sekalian, kemudian apa jadi? Itu cara faham Quran, tuan-tuan. Ini antara yang diajarkan oleh ulama tafsir. Masalah paling besar dalam ayat 93 ni ialah kaum di situ bahasanya tersangatlah pelik. Tidak ada sesiapa di dalam alam ini, hampir tidak ada yang memahami bahasa mereka. Kemudian akhirnya dapatlah diterjemahkan. Qalu ya Dzulqarnain. Mereka kenal Dzulqarnain, kata ulama. Tuan-tuan, ini bukan kefahaman saya. Saya tak bawa satu pun kefahaman saya. Kesemuanya daripada Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Jadi apabila penduduk ni panggil ya Dzulqarnain, mereka kenal pemerintah mereka yang ada di kawasan tu. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, kami ada satu saja masalah yang paling besar. Rumah kami okey, pertanian kami tak ada masalah, kehidupan sosial kami okey, perparitan boleh, okey, kehidupan seharian tak ada masalah, dan ada pun yang beriman di situ.
Dan ada masyarakat yang beriman di situ. Nah, cumanya Zulkarnain tambah dakwah lagi di kawasan tu. Subhanallah. Nah. Dan kemudian masalah kami satu saja. Sesungguhnya ada dua kabilah, Ya'juj, Ma'juj, dua kabilah. Orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Itu dia permintaan dia. Apa ulama sebut pada kita tuan-tuan? Satu, penduduk kawasan tu dia dah tak boleh tahan dah dengan kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Setiap kali mereka keluar daripada kampung mereka akan membakar tanaman, mereka akan membunuh, mereka akan merogol, mereka akan merampas barang-barang kami, mereka akan membakar rumah-rumah kami. Kami tak boleh tahan dah. Dan bilangan mereka tersangatlah ramai. Wahai Zulkarnain, boleh tak bina satu tembok yang memisahkan kami dengan mereka? Kata para ulama, gunung tu dia macam ni. Ni gunung luas lah, gunung tinggi-tinggi semua. Kemudian ada satu fathah di sini, ada satu ruang di sini tengah ni. Maka ruang di tengah ni lah, tapi tinggi lah tuan-tuan, bukannya ni kan gunung ni, gunung yang besar, gunung azim. Jadi ruang di tengah ni lah yang penduduk kawasan ni, di sebelah sini apa nama ni, Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk di kawasan ni minta, boleh tak kami nak bayar upah? Dia nak bayar upah kepada satu orang raja yang kekayaan daripada barat ke timur. Ulama tafsir kata daripada sini kita dapat tengok IQ mereka rendah. Di sini ni penduduk ni, dia tak berapa IQ, tak, memang disebut begitu, disebut kaum bidaiyah, orang yang satu kelompok manusia yang IQ mereka rendah, sama macam Ya'juj wa Ma'juj di sini. Tapi sama-sama rendah lah IQ tu, orang yang tak ada pendedahan sebagainya. Jadi dia nak upah tuan-tuan. Dia kerajaan kecil je, dia nak upah kepada Zulkarnain. Jadi upah tu sangatlah, orang kata apa, sangat jauh lah, benda tu sangat jauh. Kerana kekayaan di antara dua kerajaan yang kecil dan kerajaan yang sangat besar tadi ni, orang kata tak padan lah dengan RM1,000 yang kamu ada dan juga 1,000 bilion yang dimiliki oleh mereka. Nak upah 1,000, macam itulah kita kata. Ni ulama huraikan benda ni. Sama yang berlaku ketika mana Balqis ataupun Pemaisuri Balqis tu, raja, ratu kan. Waktu dia pergi ke apa nama ni, dia hantarkan hadiah kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman ajak masuk Islam, dia bagi hadiah. Maka Nabi Sulaiman jawab, atumidunani bimal, kamu bagi duit kepada aku? Nabi Sulaiman ni mutiara dan permata-permata mahal dia arahkan jin dia pergi ambil untuk dibuat jalan, bangunan, patung-patung besar yang dibenarkan pada syariat zaman tu. Patung-patung besar ni, apa semua ni, pergi ambil je setiap mutiara yang mahal apa semua tu. Kerajaan, kekayaan dia. Maka bila ratu ni kaya juga, bagi harta, kita katalah bagi RM1,000,000. Maka Nabi Sulaiman tanya, atumidunani biman, kalian bagi duit, hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada aku benda yang lebih apa? Yang lebih berharga, yang lebih bernilai daripada hadiah kecil kalian. Kata Nabi Sulaiman, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bahkan kamu dengan hadiah kamu tu kamu berasa seronok. Kita dengan hadiah kita bagi tu berasa. Nabi Sulaiman yang tu tidak bernilai di sisi kekayaan dia yang besar. Samalah macam Zulkarnain dekat sini, yang mana kekayaan dia daripada barat ke timur, tiba-tiba satu kabilah kecil nak bagi upah kepada dia. Apa jawab Nabi Sulaiman? Zulkarnain, nak kena berhenti tu kan, tak boleh dah 12-20 dah kan, kita berhenti. Zulkarnain jawab apa? Qala ma makkanni fi rabbi khair. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku padaku, apa yang telah diberikan oleh Tuhanku padaku,
adalah lebih baik. Nabi Sulaiman kata, hak duk ada pun banyak sangat dah. Kekayaan barat ke timur, tuan-tuan, banyak mana? Bukan gaji sebulan 10 juta ni, hak ni kekayaan Zulkarnain ni. Bukan sebulan 10 juta. Kekayaan yang dua lelaki yang memerintah barat ke timur. Kemudian kata kata Zulkarnain, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Nabi Zulkarnain kata apa? Aku tak perlu, insya-Allah duit kalian, simpan duit tu. Yang aku nak ialah bagi kekuatan orang ramai dan alat. Bagi kekuatan tenaga kerja dan alat, dua. Untuk aku buat dinding di antara kamu dan mereka. Tengok ayat 95 bahasa Arab. Zulkarnain menggunakan perkataan radma. Adapun penduduk kawasan tu guna perkataan sadda. Radma jauh lebih kukuh, lebih tebal, lebih utuh, lebih kuat. Benteng itu. Dua-dua benteng. Sadda pun benteng, radma pun benteng juga. Cumanya radma ini jauh lebih kukuh, tuan-tuan. Jauh lebih kukuh. Kemudian apa yang dia minta? Apa yang Zulkarnain minta? Tengok ayat 96. Atuni zubaral hadid. Kata Zulkarnain, kumpulkan potongan-potongan besi. Di sini kita fikir, tuan-tuan. Di sini kita mula merenung. Kepingan besi ni nak ambil mana kepingan besi, tuan-tuan? Kepingan besi ni bukan untuk membina menara Perancis. Kan menara Perancis daripada besi kan? Tetapi kepingan besi ini untuk dilakukan dan dibina satu tembok yang disusun kepingan-kepingan besi itu sehinggalah dia sampai sama tinggi dengan gunung tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak ambil mana besi? Tengok teknologi zaman tu. Teknologi zaman tu nak ambil daripada mana jumlah ketulan-ketulan besi sebanyak itu. Dan kalaupun ada jumlah kepingan besi sebanyak itu, dengan alat apakah ia disusun untuk menjadi tinggi sampailah ke paras kedua buah gunung itu. Ni kita fikir panjang ni. Kita katalah ada besi, perlu korek. Guna cangkul nak korek 10 juta orang diperlukan. Ni nak penuhkan dua bukit. Ni bukit panjang, gunung memanjang, di hujung ni gunung ni bercantum. Maka ada kawasan kosong di sini. Kawasan kosong ini keseluruhannya perlu dipenuhkan dengan berapa bilion tan besi. Ambil masa berapa lama, tuan? Di sini ulama kata, cuba lihat teknologi pembinaan pada zaman dulu. Sebab tu yang Firaun tadi, tuan-tuan, Firaun tadi, kita sampai zaman hari ni, kerajaan moden kita, teknologi moden kita sampai hari ni, bangunan paling tinggi, menara paling tinggi, tak lebih 1 kilometer. Firaun senang-senang aja dia buat. Dia arahkan Haman, ya Haman ibni li sarhan. Arah macam tu aja, tak payah kata kerja ke apa ke. Ya Haman ibni li sarhan. Betapa banyak duit dia. Di zaman hari ni kalau nak buat projek besar macam tu, kena tengok hutang berapa banyak dah. Oh, duit tak cukup, kalau buat lagi bankrupt. Kalau zaman hari ni, kaya Firaun zaman tu, ya Haman ibni li sarhan, buat satu menara, tak payah tinggi sangat, 15 km cukup. 11 batu, tuan-tuan, menara tu. Sarh tu 11 batu punya tinggi. Kata Firaun, aku nak naik menara tu, takkan jalan kaki naik. Takkan dia nak apa, nak naik atas. Mesti ada lagi teknologi moden lain yang mengangkat Firaun naik ke atas. Lift lah zaman hari ni, tuan, lift. Kan? Pijak tu. Subhanallah. Jadi itulah antara kemajuan teknologi pembinaan yang ada pada zaman Zulkarnain. Dahsyat, tuan. Atuni zubaral hadid. Ayat tu simple, tetapi siapa yang berfikir lebih mendalam, Zulkarnain kata, bawa ketulan besi, himpun dan tindankan ketulan-ketulan besi tu di atas gunung ni macam ni. Himpun ni, penuh kan ni? Penuh.
Akhirnya penuh. Dah penuh. Subhanallah. Tak tahu berapa banyak tentera diperlukan, berapa banyak besi diperlukan, apakah jentera yang digunakan ketika itu. Satu untuk keluarkan besi daripada bawah, yang kedua untuk angkut dan timbun ni. Dia kalau bukit tu rendah tuan-tuan, kalau bukit tu rendah, Ya'juj Ma'juj naik macam tu je lah. 2 jam sampai lah belah sana. Nampak tuan-tuan? Kalaulah bukit itu rendah, 2 jam je Ya'juj Ma'juj naik sampai belah no. Dia naik atas dia babai. Dia kata rendah je, dia kata rendah je, sekejap je. Tetapi disebabkan bukit ini tinggi dan curam belah sini, lalu dibina, kemudian penuh. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Apa jadi? Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung tu. Faham tuan-tuan? Ni puncak ni. Ni puncak ni. Tindan besi, tindan ketulan besi sampai penuh. Subhanallah, berapa bilion tan besi. Berapa bilion tan besi. Ajaib lah, ajaib. Dan benda tu ambil masa hanya beberapa ketika saja. Nah, kemudian apabila besi-besi itu telah pun ditindan, tiuplah api. Bakar apa tuan-tuan? Besi ni. Maka diletakkanlah kayu di celah-celah ni. Kayu. Kita tak boleh bayang lah. Kayu apa pula dia letak? Macam mana pula dia ambil kayu-kayu tu diletakkan di celah-celah ni? Allahu Rabbi. Setelah diletakkan kayu-kayu ni, dibakar. Maka terbakarlah besi ni, tuan-tuan. Panas ke tak tuan-tuan? Saya tanya. Ni masalah yang ketiga. Kita bakar satu longgokan 10 ataupun 20 meter, kita dah tak boleh berdiri dah dengan longgokan sampah ataupun api tu. 10 meter tak boleh dah, 20 meter tak boleh dah, bahang dia. Apatah lagi yang dibakar ni adalah besi yang ketinggian dia mencecah berapa kilometer, kemudian bakar. Dia guna teknologi apa pula? Yang ni Quran tak cerita. Quran nak bagi kita fikir, yang ditindan itu besi, ketulan besi, kemudian dibakar. Nanti dalam syurga kan, masuk syurga esok jumpa Zulqarnain, insya-Allah. Tanya tuan-tuan, dalam syurga kita ziarah di antara satu sama lain, insya-Allah. Allahu Akbar. Kuliah tak ada dah, semayang tak ada dah, puasa tak ada dah, hari-hari berjalan, hari-hari makan, hari-hari shopping. Kan yang tu yang kita nak di dunia. Yang itulah yang Allah bagi dalam syurga. Sebab tu kejar syurga. Tajuk syurga pula 2 jam. Bagi mukaddimah tuan-tuan, cari. Tuan-tuan dengar tajuk syurga. InsyaAllah kurang hati kita untuk sujud pada dunia ni. Banyak dengar tentang syurga, seronok. Sebab tu orang soleh mereka kejar akhirat. Semayang kejar akhirat. Sebab nikmat syurga ramai orang tak tahu rahsia dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila dibakar, bukan sampai besi itu cair, bakar kemerah-merahan. Subhanallah. Zulqarnain arahkan pula untuk dituangkan tembaga cair. Allahu Rabbi. Macam mana nak pergi dekat gunung ni? Satu nak pergi dekat macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Maksudnya dia pun ada kren gergasi yang angkat daripada jarak jauh, dituangkan tembaga cair. Nak bakar di mana pula tembaga tu? Bukan boleh tak periuk buh tembaga bakar. Tuan-tuan, buh periuk, buh tembaga. Kacau macam dodol tu. Tak dan tengoklah tembaga tu. Subhanallah. Dan berapa bilion tan pula diperlukan tembaga cair untuk dituang daripada atas ni turun ke bawah. Allahu Akbar. Penuh persoalan. Bila kita baca kan, kita berhenti lama. Subhanallah. Teknologi zaman tu dibina dengan kepakaran yang dibawa oleh Zulqarnain. Punyalah dahsyat kerajaan dia tuan-tuan. Satu pasukan mahir jurutera, satu pasukan engineer, satu pasukan arkitek, satu pasukan ulama bahasa, satu pasukan doktor. Zulqarnain bawa pada masa tu. Bila nak buat tembok ni, diarahkan pakar-pakar dia bincang.
Hak ni buat pulang plan, engineering drawing apa, architect drawing, macam-macam. Bila dah bakar, Zulkarnain kata ni ayat ni, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Nampak ayat ni 96 ni. Tiuplah api itu. Siapa yang baca sendiri, dia kata Zulkarnain pun tiup beramai-ramai. Baca tafsir di rumah dia kat anak-anak. Sebab tu jangan mesti berguru. Bila tak berguru, dia akan buat keluar fatwa songsang. Bila tak berguru, dia akan buat keluar fatwa, orang ramai dengar, mana satu betul ni, fatwa pelik dah ni. Bila tak berguru, dia akan mula mengeluarkan fatwa yang mengelirukan orang ramai. Kan hari ni ada dalam masyarakat, bila dia buat keluar fatwa je, orang jadi lagi pening. Bila hamba Allah ni buat keluar fatwa, orang jadi lagi pening, lagi celaru, lagi pecah belah, lagi orang jauh daripada agama. Nampak kan? Jadi sebab tu bila baca mesti berguru. Mesti berguru. Tiuplah api tu hingga apabila besi tu sudah menjadi merah, bukan cair lah, jadi merah besi tu. Berilah aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Tuan-tuan jangan bayang dia bagi satu baldi macam tu ya. Beri, maksudnya Zulkarnain pun ambil lah satu baldi ni, dia pun tuang. Gunung cik oi, gunung. Ni gunung ni, gunung. Allahu Rabbi. Bermacam-macam yang kita fikir secara mendalam. Bagaimana dalam keadaan besi yang sedang memanas itu, yang kita yakin ketulan besi yang sedang dibakar, yang tinggi dia berkilo-kilometer tu, kepanasan dia mesti jarak jauh berkilometer, kita dah rasa dah. Maksudnya ada alat daripada jauh, angkat tembaga ni, kemudian dituangkan. Berapa banyak pula tembaga yang perlu dicari, ambil masa berapa lama dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kemudian famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya, kata Zulkarnain. Setelah Zulkarnain raja, alim, saleh, ulama, dan dia juga pakar tentang ilmu dunia ni. Sama macam Sultan Muhammad Fatih. Kan Sultan Muhammad Fatih pun dia kuasai banyak bahasa, dia menguasai juga ilmu. Sultan Muhammad Fatih banyak ilmu yang dia kuasai. Selain daripada dia juga alim. Macam itulah raja dulu-dulu kalau hebat, dia kuasai banyak jenis ilmu. Apabila selesai, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak tahu berapa tahun ataupun berapa puluh tahun ataupun mungkin bulan sahaja, wallahu alam, dengan teknologi moden yang daripada. Bila selesai tembok ni kering, menjadi tembok yang terdiri daripada logam, bahan yang paling keras dalam dunia ni. Bahan yang paling keras dalam alam ni, antara bahan yang paling keras. Zulkarnain pun kata, famasta'u an yadhharuh, mereka tidak akan dapat mendakinya, wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak akan dapat untuk membuat lubang padanya. Naqab ni lubang, kerana dia terlalu tebal, tuan-tuan. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini ayat ni yang paling penting sekali. Ayat 98. Cuba tengok orang-orang soleh. Subhanallah. Hak ni kita kena tiru, selalu buat macam ni, tuan-tuan. Setelah diberikan segala jenis kelebihan, segala jenis keistimewaan, segala jenis perkara yang luar biasa, segala jenis kekuatan dan juga kemahiran, Zulkarnain kata apa? Hadza rahmatun min rabbi. Dia sebut apa? Dia kembalikan segala jenis kelebihan dan keistimewaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, tuan-tuan. Kalau berniaga nampak laku, hadza rahmatun min rabbi. Kalau pakai baju elok, hadza rahmatun min rabbi. Tengok dapat naik pangkat, hadza rahmatun min rabbi. Setiap kali masak orang puji kita, bila orang puji kita, hadza rahmatun min rabbi. Hak ni Allah cukup redha dengan hamba yang macam ni. Allah cukup suka dengan seorang hamba yang macam ni, yang setiap kali apabila Allah memberikan kelebihan dan nikmat kepadanya, dia kembalikan dua keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan tambahkan nikmat dan kelebihan tu. Yang ni janji Allah. Yang ni janji Allah. Tuan-tuan tengok ni raja alim, raja soleh ni.
punyalah banyak kelebihan Allah bagi kat dia, dia tetap ingat bahawasanya setiap inci kelebihan yang Allah bagi ni, yang dia dapat ni daripada Allah. Kemudian kata Zulqarnain kepada mereka, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Apa dia kata? Dia kata ketika mana datang janji Tuhanku nanti, maka tembok ini akan pecah, tembok ini akan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulqarnain ajar kepada kita semua satu prinsip, sesungguhnya Allah, apabila Allah berjanji maka janjinya itu benar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang ingkar arahan aku, maka aku akan membakar mereka di dalam siksaanku yang panas. Janji ke tak? Janji. Zulqarnain ajar kita, bila dan selamanya, bila tengok Allah berjanji, ingat, janji itu mesti benar, Allah akan buat. Kalau Allah Ta'ala sebut bahawasanya mereka akan diseret dengan rantai besi yang panjang, dimasukkan ke dalam mulut, dikeluarkan melalui dubur mereka, diseret oleh para malaikat masuk dalam neraka, bila Allah berjanji benda tu Allah akan buat. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka sejak daripada itu, Ya'juj wa Ma'juj depa pun pi. Bila pergi tengok tembok ni, mereka pun terkejut. Akhirnya mereka pun mula menebuk. Kata para ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir kata, betapa rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, rendahnya pemikiran Ya'juj wa Ma'juj, yang lebih senang daripada menebuk tembok yang tebal itu, yang lebih senang apa dia? Naiklah, dakilah, berapa takkan 10 tahun baru nak sampai ke atas. Tinggi mana sangat? Everest hari ni pun orang daki sampai, dan dia adalah gunung yang paling tinggi. Daki ya. Maka di sini kata ulama tafsir menunjukkan kepada bidaiyatu aqlihim, betapa akal mereka ni sangat satahi, sangat rendah, sehingga mereka tengok tembok tu, oh, dia buat melulupi korek. Dia tak panjat, dia tak daki, sehinggalah hari ini mereka sentiasa menebuk lubang untuk tembus sampai ke sana. Dan tiap-tiap hari dengan jumlah tentera Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, dia tebuk. Dan bila sampai, ketua dia kata, esok kita akan pecahkan tembok ni. Setiap kali esokkan harinya mereka sampai, lubang itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai tengok, penuh balik, korek lagi, penuh balik, Allah penuhkan balik. Sampailah nanti satu ketika, nak dengar tak cerita 1240 ni? Macam mana ni? Ni Ya'juj Ma'juj tak masuk lagi ni, baru Zulqarnain. Nanti no? Sampailah satu ketika, saya perhabis tak payah soalan dah no. Ni sesi soalan dah ni, tak payah soalan, saya perhabis sampai ke satu ni tak mau, satu soalan pun tak mau dah. Satu terus subhanakallahumma bihamdik, terus ni kita pergi minum. Tuan-tuan, sampailah satu ketika, satu hari Rasulullah masuk rumah Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Rumah isteri Nabi kan banyak keliling tu, bilik. Ada giliran Zainab binti Jahash. Bila Nabi masuk, kemudian Nabi kata la ilaha illallah dengan nada terkejut. La ilaha illallah, terkejut Nabi. Wailul lil Arab, habislah orang Arab, min syarrin qad iqtarab, daripada satu perkara buruk yang sangat hampir. Qad futiha min radmi, hari ini telah dibuka daripada tembok Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, sebesar ini. Nabi tunjuk kat isteri dia Zainab binti Jahash. Nabi buat macam ni, terbuka dah ni, sebesar ni. Kira Ya'juj wa Ma'juj sekarang sampai hari ni, dia dah boleh tengok, dia dah boleh lihat tembok ni tuan-tuan. Wallahu a'lam lah berapa tebal tembok ni tuan-tuan, tutup gunung tuan-tuan. Yang baik duduk belah sana, Ya'juj Ma'juj duduk belah sini. Tembok ni telah pun berlubang sebesar ini. Kira Ya'juj Ma'juj duduk tengok macam tu sekarang ni, duduk lawan tolak tengok kan. Itu saya tambah hak lawan tolak tu saya tambah.
Jadi semua orang tengok dah. Mukjizat Rasulullah, Allah tunjuk suasana tu. Rasulullah ni kalau tuan-tuan tengok mukjizat dia hampir 1000 mukjizat Nabi ya. Tengok mukjizat Nabi, macam-macam mukjizat Rasulullah. Nabi nampak tuan-tuan, Nabi nampak Allah tunjuk itu, Allah tunjuk ini. Waktu semayang Allah tunjuk syurga ke Nabi, sampai Nabi buat tangan macam tu, tunjuk syurga. Sampai Nabi berjalan setapak ke depan. Waktu Nabi semayang macam ni, Nabi boleh melihat daripada arah belakang. Hadis sahih. Nabi kata, aku boleh melihat apa yang kalian lakukan kerana aku melihat ke depan dan aku melihat ke belakang. Sengam sahabat. Tahu ni nak tengok macam tu kan. Subhanallah. Ke sini kan. Mukjizat Rasulullah. Nah, antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk ke Nabi suasana di sekitar tembok tu. Tuan-tuan sekalian. Itu 1400 tahun yang lalu, Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan 5 talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamat dah ustaz, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang balik kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam. Saya tak mau tunjuk macam ni pula. Kan, itu pandai-pandailah, tak ada ulama sebut. Cumanya ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ni sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarat hurrih. Hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal. Akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyya Dimash, di timur Bandar Damsyik. Hari ni, Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah. Syarqiyya Dimash. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap 2 malaikat. Ya, sayap. Malakain. Malakain ni 2 malaikat. Tu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara, ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancong ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Tak cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situlah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan, tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah. Ni geng hak duk perbetul ikan pelikat ni. Contohlah. Tak ni lagi, tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni tak dia tak tafsir kot lain dah.
Turun dalam keadaan dua tangannya diletakkan pada sayap dua malaikat. Yang duduk saf belakang ni tengok Nabiullah, Ruhullah, Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun, terus berjalan melakukan solat. Nampak solat? Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ini. Kekuatan umat Islam hari ini. Setelah beberapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah. Koklah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk saat lenguh tadi ni, tinggi tu. Langit kedua kan, lenguh di belakang ni. Sesak nafas apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf. Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah, kata Rasulullah. Ni hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah, kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi, tuan-tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi, tetapi istimewanya umat ini, tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, sejam setengah. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bahu, dia kata duduk di depan. Habis semayang, habis solat subuh, riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul, tuan-tuan. Muka kan roh dia, ustaz. Muka cik, oi, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu. Buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia, berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan, tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya. Dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pergi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. Nak cerita ke? Tak iyalah. Cerita tu pula kan. Kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air, buat teh kan. Sonoklah, Allahu Akbar. Kenangan tak tahu, subhanallah. Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi ratus kilometer jugalah. Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran, no? Nabi Isa bawa pulang pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia bawa keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Mati. Hak mana yang ni yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik, semua menyorok je kan. Tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap,
bangunan bercakap ketika itu supaya mai bunuh Yahudi 5-6 ekor, menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang, akhirnya dibunuh semuanya. Kemudian ni cerita apa ni? Tang mana Ya'juj Ma'juj? La ilaha illallah. Cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni, turunlah arahan Allah, ya Isa harriz ibadi ila tur. Wahai Isa, cepat bergerak, bawa ke semua hamba-hambaku yang soleh ini, naiklah ke Bukit Tur Saina, kan, tempat yang Nabi Musa bermunajat tu, no? Bawa ke sana, kerana sekarang ini telah mula keluar satu bangsa, dua kabilah yang sangat ganas, la yudanu ahadun biqitalihim, kata Allah, tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka. Ish, ganahnya tuan-tuan. Ya'juj wa Ma'juj ketika itu, waktu Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya. Nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Cepat wahai Isa, mereka sedang keluar. Duk tengah keluar ni, Allahu Rabbi. Maka Nabi Isa pun bawa dengan segera. La yudanu, kata Rasulullah, la yudanu ahadun biqitalihim. Wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Banyaknya pasukan ni dan ganas. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ni dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya bukanlah setiap inci bumi, ramailah di merata-rata tempat. Lalu saja sungai, kering sungai. Lalu tasik, kering tasik. Sehingga kan Nabi kata bila mereka lalu tasik Tabariyah, yang panjangnya lebih kurang 60 km, tasik Tabariyah ni, lalu tentera Ya'juj wa Ma'juj, maka yang di bahagian depan tu minum, mandi apa semua, kemudian berjalan. Tentera bahagian belakang mai tengok, kering dah. Nabi kata tentera yang bahagian belakang sebut, dahulu kawasan ini berair dan tentera kita yang hadapan yang minum dan habiskannya. Banyak mana tuan? No? Berapa, wallahu alam lah, berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj ini, dua kabilah ni yang kesemuanya ganas. Tuan-tuan tengok filem yang orang Hollywood duk buat akhir-akhir kan. Bukanlah mereka cerita sebiji, tetapi filem-filem yang Yahudi buat, filem-filem akhir zaman ni, bila kita tengok manusia-manusia ganas, kan? Manusia, dia memang manusia, tetapi dia ganas, keluar, buat kerosakan apa semua, sampai satu tahap, bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni, mereka sampai di satu tempat, Nabi cerita, nama bukit tu Bukit Khumar. Apabila sampai di kawasan Bukit Khumar ni, kebanyakan manusia telah pun dibunuh, tak semualah, dia dah bunuh banyak. Maka mereka kata, kita telah membunuh ke semua penduduk bumi, ayo kita memerangi penduduk langit. Nak perang dengan penduduk langit pula. Lalu mereka pun memanah ke atas. Pakat panah ke atas. Cerdik ke tak cerdik? Memang tak cerdik. Tu yang ulama tafsir daripada awal beritahu ni. Dia panah ke atas, kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya para malaikat lah, bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah murka dengan satu orang, betul-betul murka, maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada satu keadaan, Allah begitu murka, bukan pada jin dan setan, tuan-tuan, hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah. Apabila Allah terlampau murka, Allah akan bagi kat dia lagi sihat, lagi kaya, lagi masyhur. Lagi buat perangai, lagi masyhur dia. Lagi buat perangai, lagi kaya dia ni. Wal a'yadzu billah. Di akhirnya Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan. Nak berlawan tak boleh. Lalu Allah SWT pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada pun malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu,
ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ni, kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ni, kamu lihat berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj. Kami hanya menghantarkan ulat sahaja untuk mematikan mereka. Ulat ni dia bawa penyakit, dia duduk di leher Ya'juj Ma'juj, fayamutuna farsa, kata Nabi. Maka matilah Ya'juj Ma'juj ni dengan serentak. Farsa ni mati serentak. Ulat tu naik, makan, bunuh. Bukan makan Ya'juj Ma'juj tu sampai habis. Dia naik sampai ke sini, kemudian mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj ni, dan berselerakkanlah mayat dia. Bila berselerakkan mayat dia, Nabi Isa dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni. Tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak, penuh dengan bangkai. Datang sekali lagi munajat kepada Allah, datang sekali lagi bantuan. Tuan-tuan tengok ada satu filem tu, dia buat bila dah habis berlawan tu, hak geng pendek-pendek dengan hak geng besar-besar yang ganas tu. Filem apa tu saya tengok, kan? Kemudian datang, dia kata bantuan akhir, burung-burung yang besar. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi juga, bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis Nabi ni, tapi orang yang melihat filem-filem akhir zaman ni, dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu. Jadi munajat yang kedua, Allah menghantar burung-burung yang tengkok mereka panjang seperti tengkok unta. Tengkok ni leher lah. Kau sama kan? Okey. Jadi tengkok dia panjang, maksudnya burung tu besar, datang ambil mayat-mayat ni, kemudian buang. Ambil buang, kemudian turun hujan dengan lebatnya, lalu dibersihkan. Maka turunlah Nabi Isa menyambung kehidupan manusia di atas muka bumi Allah selama sekian puluh tahun, sampailah Nabi Isa pun wafat. Dia berkahwin. Bayang tengok, umat ni salah seorang, bukan umat belah ni jantan kan, umat ni pula kan, umat ni lah kan, subhanallah, akan berkahwin dengan Rasul. Subhanallah, bukan malaikat lah ni, umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan Rasul, kahwin dengan Nabi Isa. Bayang tengok, seronoknya jadi isteri Nabi, beranak pinak kata Rasulullah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua, manusia biasa. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah tanda kiamat yang seterusnya. Matahari naik belah barat, keluar binatang dabah sebagainya, kemudian berlaku kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis pukul 1. Sekadar tu dulu insya-Allah kongsian kita pada tengah hari ini, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.